Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Okay, hari ini kita tiba di pusat penetasan ayam kampung asli Rezeki Toiba Enterprise. Okey, apa-apa hal kita scan dulu dan cek suhu. Seperti di dalam video ini adalah tempat kita meletakkan inkubator kita. Inkubator ni untuk pengeraman dan penetasan. Okey, ini semua telur kita lah, telur ayam kampung yang sedang dieram. Dan telur ini semua kita telah gradekan dia dan kita tulis tarikh dan juga hari kutipan. Contoh B4, maksudnya reban B hari keempat bertarikh 29 hari bulan 6. Yang ni D2 bertarikh 18 hari bulan 6, maksudnya reban D2 bertarikh 18 hari bulan 6. Inilah rupa mesin tu. Telur yang bawah ni kita letakkan sebab kita tak cukup space lah. Tapi kebiasaannya kita letak telur yang hampir nak menetas lah. Sistem inkubator kita di atas tu seperti yang anda lihat, kipas untuk menolak angin pergi ke heater dan kemudian menolak lagi pergi ke radiator. Jadi suhu yang akan sampai di sebelah tempat telur ini akan siap dengan humidity. Nampak? Maknanya kita panggil dia sistem force air. Maknanya udara akan keliling di dalam inkubator ni. Jadi telur akan mendapat suhu yang sekata lah. Mesin kapasiti 1000 biji. Ini pun telah penuh. Yang ni mesin tadi kita tunjuk tu berkapasiti 2112 biji. Yang 1000 bijinya 1056 biji. Pembekal kita daripada Matang Resources. Matang Resources ni beralamat di Bangi, Selangor lah. Boleh kontak beliau. Harga yang ini pula kita tengok penetasan. Yang tadi pengeraman, yang ini penetasan. Maknanya kita akan susun tray tu bila dia nak menetas nanti, hari yang ke-18 kita akan pindahkan dia dekat sini dan tunggu sampai dia menetas lah. Bila dia menetas, kita akan biarkan dalam 1 hari ataupun 12 jam lah. Kebiasaannya kalau dia menetas 20 hari bulan contohnya, pukul 12 malam, pukul 4 petang besoknya baru kita akan pindahkan dia lah. Kita akan pergi ke perindukan palsu anak ayam kampung. Okey, dekat sini yang mana anak ayam baru menetas, kita akan pindahkan dia lah. Kita akan tunggu 4 ke 7 hari baru kita deliver ke pembeli itulah. Okey, inilah rupa anak ayam asli yang kita ada. Dia terperanjat sikit tuan. Okey, yang ini anak ayam kampung Mardi. Dia punya color pun agak berlainan sikit. Color dia pun warna kuning sekata, pembesaran dia pun lebih sekata lah, atau dikenali sebagai ayam kampung Saga. Okey,
Yang ini mati tuan. Ini mati, ni hampir mati. Ini pun hampir mati. Kebiasaannya yang lemah dia akan matilah dalam tempoh brooding ni. Sebab tu kita tak jual dalam tempoh 1 hingga ke 4 hari tu, kita tak jual lah. Ini pun ada anak ayam kampung asli, anak ayam kampung Mardi, maaf. Ni saya punya staff belum cuci bagi makan. Okey, yang tu special sikit. Yang tu Ringo nama dia. Dia cacat berkaki 4. Tapi tak apa, kita bela juga sampai dia besar. Sistem brooder kita buat kotak 4 segi. Macam tuan lihat, dia ada mentol. And then bila umur dia 1 hingga ke 3 hari tu, kita akan letak dia surat khabar. Lantai dia berlantaikan kawat mata punai. Okay, boleh nampak tak? Alright, harap jelas lah. Kawat mata punai. Bila kita dah buka surat khabar dia tu, kita akan alaskan guni di bawah. Kita akan alaskan guni di bawah. Kalau tuan-tuan tengok, jadi dia tak adalah makan dia punya najis dia. Jadi kurang sikit lah kadar amonia yang dia dapat. Sekarang ni kita pergi ke reban induk kita. Semua sekali kita ada 4 buah reban. 4 buah reban, 5 buah lah termasuk reban sexing. Ini reban mula-mula sekali saya buat tahun 2014. Masa tu kita pun ilmu belum cukup lagi. Jadi design reban dia berbeza lah dengan reban yang kita ada sekarang ni. Jadi kita nak robohkan, kita sayang. Cuma kita buat dia, jadikan dia reban sexing. Okey, berbalik kepada reban ni. Yang ni base ayam yang dalam ni adalah base pelapis. Base pelapis kita berumur 2 bulan lebih lah. Berumur 2 bulan lebih. Kita akan besarkan dia sampai dia yang mana sampai dia jadi induk. Dan kita akan pilih dia dari semasa ke semasa. Kebiasaannya sebelum kita pilih dia jadi induk, kita akan pilih dia 3 kali. Bermaksud umur sebulan lebih tu kita akan pilih jantan betina. Tuan-tuan, jantan betina kita akan pilih dulu, kita asingkan. Lepas tu kita akan asingkan grade dia, sizing dia, dan dia punya kriteria yang kita nak lah. Yang ni baru grade kali yang kedua. Kita akan pilih lah. Kalau yang macam ni, kita nak bulu yang macam ni. Nampak? Dia pun tengok kita, pelik dia cakap. Okay. Dalam ni anggaran saya masa batch ni mula-mula sekali kita simpan lebih kurang dalam 1,200. Jadi masa umur dia sebulan setengah, ada buyer nak datang beli jantan sahaja, 500 ekor kita dah keluarkan. Maknanya balance dalam 700 ekor. Dan 700 ekor tu pun saya dah buat pecahan lagi sekali. Maksudnya second grading. Yang tadi tu kan, bila second grading tadi tu, kita akan pecahkan dia 300,500 dekat sini, 300,500 lagi dekat reban D, reban ujung. Sekali kejap lagi saya akan bawa tuan-tuan semualah untuk tengok. Dekat sini kita kategorikan dia grade B lah kalau dia jadi induk nanti. Mungkin telur dia kita akan buat telur sajian, dan ada juga telur dia yang bagus kita akan buat penetasan lah. Kalau yang mana tak okey tu, kita akan
buat telur dia tu telur sebagai telur sajian. Yang mana jantan nanti batch yang ni semua kita akan jual, ataupun kita akan simpan sikit untuk pakai jantan tu dekat batch yang bawah dia nanti. 3 bulan akan datang lagi, nanti kita akan simpan lagi, insya-Allah. Makanan dia tuan, kat sini kita bagi makan dia dedak jenis kagil, dedak kasar lah, jenis kagil. Yang ni umur dia dah 2 bulan, kita bagi dia dedak kasar lah. Kalau tuan-tuan tengok, lepas tu kita ada campur sikit jagung. Kita campur sikit jagung, jadi jimat sikit lah. Tapi ok, next kita akan pergi ke reban B. Yang tadi tu reban A, yang ini reban B. Reban B ni tuan-tuan, reban B ni sekarang ni dia ada isi ayam induk lah. Ayam induk yang kita ada sekarang ni. Ni reban B. Reban ni saya dapat bantuan dari skim agropreneur muda. Barang kita gunakan geran daripada skim agropreneur muda. Upah tukang kita keluar sendiri. Jadi dapatlah saiz 20 kali 50. Okey, ini rupa kita punya induk. Okay, ini rupa kita punya induk. Reban ni pun saya rasa bulan 12 nanti kita akan keluarkan lah induk ni. Kebiasaannya induk ni kita akan pakai dia selama 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Jadi dalam bulan 12 atau bulan 1 nanti kita akan keluarkan dia. Okay. Untuk sarap lantai ni kita sekarang gunakan habuk kayu. Kita gunakan habuk kayu. Barulah nanti bila dia berak, najis tu akan diserap oleh habuk kayu dan dia cepat kering. Dia cepat kering, dia kurang berbau tuan-tuan. Lalat pun kurang nak datang. Dalam reban ni kalau kita perhati, memang lalat tak suka datang. Sebab tak ada apa yang dia nak hinggap. Kalau tuan-tuan tengok tahi dia kan, hampir tak nampak lah. Hampir tak nampak. Okey, yang tu tempat telur dia. Ni semua tengah menunggu untuk masuk buat bersalin. Ada yang 2 ekor. Ada yang 2 ekor. Okay, saya zoom. Nampak? Ada yang 2 ekor, ada yang tengah tunggu kat luar. Diorang ni tak biasa dengan saya, walaupun saya pemilik ladang ni. Sebab tu saya tak masuk, saya tak nak ganggu diorang punya privacy. Nanti diorang stres. Kan diorang kurang telur, saya yang pening kepala. Sebab jadi tujuan kita buat para ni, bila malam ayam kampung asli ni dia tak akan tidur di bawah ni tuan. Dia tak ada tidur di bawah. Dia semua dia tidur dekat atas. Dia perlukan tempat tinggi, dia rasa selamat. Bila ayam rasa selamat, dia akan bertelur dengan lebih efisien. Dia bertelur lagi banyak lah. Sebab tu kita kena buat kandang yang ayam ni akan merasa selesa, selamat. Jadi dia akan lebih productivity. Payah nak buat ayat. Baru pertama kali tuan-tuan saya buat video ni. Okay. Kita akan tengok. Kita cuba masuk lah. Kita tengok. Kita cuba tengok kalau ayam tu dah stres, nanti saya akan keluar lah. Okay. Nampak? Yang ni dah siap bertelur, dah sudah bertelur. Tunggu dia keluar kejap. Okay, baru kita tengok. Ada telur. Yang ni ada 2
Yang ni ada dua, lighting tak berapa cantik lah tuan-tuan, kita punya angle. Okey. Ni bekas makan dia. Lepas kita tengok tu, kita tengok dia punya makanan pula. Makanan dia kita gunakan kagil juga. Cuma untuk ayam asli ni saya punya pendapat lah, kalau orang lain saya tak tahu. Saya punya pendapat, ayam kampung asli ni dia suka makan benda yang berketul. Jadi dedak-dedak komersial yang ada dekat pasaran untuk dedak baka dan dedak penelur ni, dia lebih kepada halus, maksudnya mash ataupun crumble. Jadi bila kita bagi, ayam tu suka kais daripada dia makan. Jadi kita try alternatif dedak itik telur. Dedak itik telur. Jadi bila kita pakai dedak itik telur, dia makan dedak tu tak ada sisa, tak ada tinggal dan tak banyak membazir. Kita pun dah tanya feed meal apa kandungan dalam dedak telur, cuma lebih 1% fiber dan ada beberapa vitamin atau nutrisi yang ditambah untuk jadi pekatkan kuning telur tu. Kalau buka saya punya telur, kalau kopik, memang ada nampak warna orange sikit. Dia punya kuning dia tu kan, nampak macam orange sikit. Next kita pergi ke Reban C. Yang ni pun design dia sama je, cuma dia Reban C. Jom kita masuk tengok. Yang ni kuantiti dia agak kurang sikit. Yang ni lebih kurang dalam 120 ekor lah, 100-120 ekor termasuk jantan. Yang ni batch bawah sikit daripada dia, bermakna gap dia 3 bulan. Dia akan kita takai nanti bulan 3 atau bulan 4. Bulan 3 atau bulan 4. Ini pun sama, ada juga yang kongsi bekas telur. Nampak? Tuan-tuan, saya nak bagi tips satu lah. Untuk induk yang baru bertelur, yang baru nak belajar bertelur, kita akan letak telur tiruan. Telur tiruan ni nampak tak? Telur tiruan ni supaya kita nak ajar dia untuk bertelur dekat dalam sarang telur ni. Kita nak ajar dia bertelur dekat sarang telur ni. Jadi nanti dia tahulah kat mana dia tempat dia nak bertelur. Kita ajar dia. Kalau kita tengok kebanyakan induk jantan kita ekor tak berapa nak ada. Sebab ada sebab dia. Nanti saya akan share lagi lah. Saya akan share lagi kenapa ayam jantan tak ada ekor, kenapa ayam betina tak ada bulu badan ke atas dia. Seperti yang kita sedia maklum lah, kalau ayam kampung asli ni dia akan ada sifat nak menggeram tu memang semula jadi. Jadi macam mana kita nak hilangkan tu? Sebab telur dia kita akan kutip hari-hari. Kita akan kutip setiap hari pukul 6 petang, pukul 2 petang, pukul 10 pagi atau pukul 11 lah macam tu. Untuk mengelakkan daripada terpijak apa semua kan. Telur dia kita kutip, kita simpan selama 3 hingga 4 hari, kita masuk incubator. Tapi ayam tu nanti dia akan habis musim dia bertelur,
dalam 12 biji, 14 biji dia akan mengeram. Bila dia mengeram, kalau kita biarkan dia mengeram kosong je, dia akan meroyan. Kita akan ambil dia dan kita akan simpan dia 10 hari, 10 hingga ke 14 hari. Okay. Dia anti stres, kita akan rawat dia semula. Bagi makan baik-baik sikit. Dia ada diet dia lah, nak naikkan balik body weight dia kan. Okay, tujuan saya buat macam ni pun ada cerita dia. Ni kita buat sekilas pandang. Nanti kita akan cerita satu persatu section. Kenapa ada tile, kenapa berkurung setiap satu. Ni semua ada cerita dia tuan-tuan. Bukan kita suka-suka nak buat. Tak ada. Okey, yang ni kita pergi ke reban hujung sekali. Reban D. Reban D ni. Yang ni saya cakap tadi, ayam yang kita dah grade. Kita baru masukkan dia. Okey, tuan boleh tengok. Yang ni semua betina tuan-tuan. Yang kita dah pilih semua betina. Adalah seekor ni jantan pula. Mungkin staff tak perasan sebab kita tangkap waktu malam. Kita tangkap ayam kat sini, aktiviti untuk menangkap ayam semua waktu malam. Sebab kita nak bagi ayam kita kurang stres. Kita nak bagi dia kurang stres. Jadi kita tangkap dia waktu malam. Okey, nampak? Dia suka duduk atas. Waktu-waktu umur macam ni dia suka duduk atas. Waktu macam ni. Yang ni kita bagi makan pun dia dah grower lah. Dia dah kasar. Untuk pengemuk. Kita nak kejar dia punya body weight. Okay, hari ni kita jalan air putih je, air kosong je. Air putih, air kosong. Nanti kita hari Isnin kita akan buat balik, bagi multivitamin apa semua. Dan hari-hari nak jalan vitamin pun bengkok juga tuan-tuan. Okey. Nampak. Yang ni pun kita akan grade dia, kita akan tengok balik sesuai tak sesuai. Yang ni nampak macam body kecil sikit. Tapi dia baru umur 2 bulan lebih, jadi tak berapa nak jelas sangat. Okey. Okey, nampak. Nampak tak? Yang putih tu cantik tu nak. Yang putih tu tapi kaki dia warna hitam. Kita kat sini kaki hitam ke kuning ke kelabu tak ada jadi masalah lah. Dia ada hijau-hijau sikit. Kalau tuan tengok, nampak tak? Yang ni hitam, yang ni kuning. Dia pelbagai variasi. Kebiasaan ni yang kala-kala macam ni dia lebih banyak telur dia. Okey. Nanti kita akan tunjukkan lagi macam mana kita nak pilih induk. Macam mana kita nak tahu induk tu berkualiti atau tak. Kat sini reban sementara ya tuan. Kita biasanya akan letak ayam yang kita tengok kurang berpotensi. Kita akan letak sini lah. Sebab apa? Kita buat pengasingan. Lepas tu nanti kita akan jual sebagai pedaging je. Lebih kurang macam tu lah. Kita
akan buat dia. Sebab yang ni semua ayam yang kita tengok tak diterima. Yang ni ayam Mardi. Ini bapa ayam Mardi. 5 ekor. Sebelum ni kita ada induk dia. Cuma sekarang ni kita dah takai. Jadi yang ni ada balance bapak dia. Saya nak buat standby untuk hari raya haji nanti. Buat gendang ayam kampung Mardi ataupun ayam kampung Saga. Penyenamaan dia sekarang ni ayam kampung Saga. Last kali kita akan pergi ke belakang kawasan depan kita lah. Inilah pemandangan dia. Belakang ni saya sebenarnya belum ada plan lagi untuk buat apa, tapi kita ada buat kolam lah. Kolam ni untuk suka-suka je tuan-tuan. Jadi waktu-waktu datang reban tu kita boleh rehat-rehat mancing ke apa ke nanti kan. Ni kita ada talapia hitam je. Saya minta staff saya pergi menjala dekat sungai-sungai tu. Kita masukkan dalam ni. Adalah sikit. Itu hari try keluarkan, dapatlah masak sambal. Yang ni tempat kita bakar sampah lah. Kat sini tuan-tuan saya nak cerita sikit. 2 minggu kita tinggalkan kalau kita tak maintenance. Macam ni jadi dia. Kehijauan dia tu. Dalam kita boleh lepas racun. Luar ni tak sempat lagi tu aja. Mungkin dalam besok atau lusa staff saya akan startlah meracun. Okey tuan-tuan, setakat itu saja yang saya boleh berkongsi. Inilah video pertama saya. Saya sebenarnya segan sikit nak cakap, tapi saya cubalah untuk berkongsi apa yang saya tahu. Terima kasih semua kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.